لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا لمن نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، وانصر الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekian. Maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Maka berkata hamba yang ketujuh hayat. Artinya pehidup Allah Ta'ala, iaitu sifat yang sedia adanya. Artinya ada dirinya pada zat Allah Ta'ala, pada zatnya Ta'ala, yang hidup ia zatnya Ta'ala dengan dia. Artinya dengan sifat itu. Artinya mengesah, yang mengesah pada kira-kira akal bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat-sifat idrak yang dengan dia nyata sesuatu, dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak, dengan mana tiada membenar akal akan bahawa bersepakai zat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu, malaikat apabila ada padanya ini sifat. Yang ketujuh, hayat. Artinya, arti hayat, pehidup. Pehidup maknanya sifat pehidup. Hayat adalah sifat, pehidup ialah sifat. Pehidup, sifat pehidup. Sifat pehidup ni, sifat pehidup siapa? Sifat pehidup Allah. Jadi sifat yang ketujuh yang hendak kita belajar sekarangnya adalah sifat hayat. Yang mana sifat hayat itu diterjemuh dengan bahasa Melayunya pehidup. Maka pehidup itu ialah nama bagi satu sifat. Pehidup itu adalah nama bagi suatu sifat. Maka kita tilik kepada bahawasanya hayat ini adalah suatu sifat. Hayat itu adalah suatu sifat yang diterjemuhkan dengan bahasa Melayu katanya pehidup. Maka semata-mata perkataan hayat, perkataan pehidup itu ada ihtimal. Ada ihtimal dengan sebabnya Allah Ta'ala pun hidup, kita manusia, kita makhluk ini pun hidup juga. Jadi kita pun, kita makhluk, kita manusia ini, jin, malaikat, binatang-binatang, semuanya bersifat dengan sifat hidup juga. Bersifat dengan sifat pehidup juga, sifat hayat juga. Tetapi sifat hidup, sifat hayat kita, manusia, binatang-binatang, jin, malaikat adalah sifat hayat yang baru. Adalah sifat hayat yang baru. Maka itu tidak dikehendaki. Bahkan yang kita kehendak sekarangnya ialah sifat hayat, sifat pehidup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab kehendaknya begitu, bukan kita sekarang nak cakap tentang semata-mata sifat hidup, tak ke sifat hidup yang baru, sifat hidup yang qadim, kita nak cakap, bukan kita nak cakap gitu tak.
Bahkan sekarang kita nak cakapnya ialah sifat hayat, sifat perhidup yang qadim ialah sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah musannif pengarang kita pada ain dia sandarkan sifat perhidup tu kepada Allah. Perhidup Allah. Jadi maknanya sekarang kita nak belajar tentang sifat hayat bagi Allah. Jadi maknanya bahasan kita sekarangnya ialah bahasan sifat perhidup bagi Allah. Tak nak bercaralah sifat perhidup bagi umpama kita manusia. Sebab tu dia sandalkan sifat lafaz perkataan perhidup itu kepada Allah. Perhidup Allah. Jadi maknanya nak beritahu kepada kita, katanya bahasan kita sekarangnya ialah nak menyatakan huraian sifat perhidup bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak bicara semata-mata sifat hayat, sifat perhidup, tak kira sifat perhidup Allah, sifat perhidup kita manusia, bukannya begitu. Dengan sebab tu dia sandarkan, dia idhafat perhidup tu kepada Allah. Begitu. Sebab kalau tidak kata begitu, kalau dia kata sifat ketujuh hayat, artinya perhidup. Tak katanya perhidup Allah. Boleh jadi masuk dalam kata perhidup. Kalau tak idhafat kepada lafaz Allah tu, boleh jadi masuk perhidup kita jugalah dalam bahasan kita sekarangnya, dalam bicaraan kita sekarangnya. Tetapi tidaklah begitu. Hanya bahasan kita sekarang, kita nak belajar tentang sifat perhidup Allah Ta'ala saja. Sifat perhidup bagi manusia, bagi binatang, bagi jin, bagi malaikat, kita tak nak bicara. Bukan bahasan kita. Sebab tu dia katanya perhidup Allah. Samalah bahasan sifat-sifat yang lain lagi pun sama juga. Bahasan sifat-sifat yang lain kesemuanya, sebab kudrat pun di kita pun ada kudrat, ilmu pun di kita manusia pun ada ilmu juga, semata-mata ilmu lah. Pendengar di kita manusia pun ada juga sifat pendengar. Lalu tu untuk nak bezanya, pendengar Allah, pengetahuan Allah, perkanda Allah, untuk nak elakkan daripada masuk perhidup perkanda yang baru ini. Dan juganya kita tengok dalam kitab ininya, dia mulai sebut sifat ma'ani dengan sifat hayat. Itu menyalahi dengan kitab-kitab kitab-kitab usuluddin yang lain. Sebab biasanya seperti kitab Faridah tadi pun, dia apabila masuk dalam bahasan sifat ma'ani, dia mulai dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dia naik begitu. Maknanya kudrat, habis kudrat masuk iradat, habis iradat masuk dalam bahasan ilmu, habis bahasan ilmu masuk dalam bahasan hayat. Tetapi kitab ini dia mulai dengan sifat hayat daripada sifat ma'ani. Selepas pada sifat hayat tu, dia ikuti dengan sifat ilmu pula. Selepas pada sifat ilmu akan diikuti dengan sifat kudrat. Selepas pada sifat kudrat itu diikuti pula dengan sifat iradat. Itu cara susunan dianya tak sama dengan kitab-kitab yang lain. Tapi ala kulli hal, janji cukup 7 sifat ma'ani, sama ya. Kenapa dia mulaikan dengan sifat hayat lebih dulu daripada sifat yang lain? Itu kita akan nyata pada huraian lagi akan datang. Kita akan nyatalah hikmat musannif mendahulukan pada sebutannya, pada tulisannya akan sifat hayat. Sebab kita boleh nyata lagi dengan huraian lagi akan datang. Sifat perhidup Allah Ta'ala, sifat hayat ni apa dia? Iaitu sifat. Hayat ini ialah satu sifat.
yang mana dia tu setengah daripada sifat ma'ani, sifat ma'nan, iaitu sifat yang sedia, sifat yang sedia, itu nak keluarkan sifat yang baru, sifat yang sedia. Memanglah sifat hidup Allah, zat Allah sedia, maka sifat hidup pun mesti juga sedia. Tak boleh nak katanya baru, sebab zat Allah Ta'ala itu sedia. Sekiranya kalau sifat hayat ini baru, maka jadi terdulu oleh mati Allah Ta'ala daripada hidup. Begitu. Sifat yang sedia, yang tidak ada permulaan baginya. Sifat yang sedia adanya. Tak. Kita baca begini. Sifat yang sedia. Wakaf di situ. Sifat yang sedia. Hayat atau hidup Allah ni ialah satu sifat yang sedia. Adanya pada zat Allah, itu matan. Adanya pada zat Allah. Apa maksud dengan kata adanya? Artinya itu nak urai makna maksud, uraikan maksud dengan kata adanya. Adanya artinya ada dirinya, diri sifat. Diri sifat itu ada. Ada, yakni ada pada kharij. Ada, yakni ada dirinya, diri sifat tu, bukan zat dia lah. Diri sifat tu, diri sifat tu ada. Dengan mana sifat tu ada pada kharij. Ada pada kharij tu, kalau Tuhan buka hijab, kita boleh tengok. Boleh ditengok dengan mata, boleh didengarkan. Boleh kita nak melihat, boleh kita nak dengar. Ada dirinya, diri sifat. Sebab kita maklumlah semua sifat ma'ani, sifat yang maujudah, sifat yang ada kesemuanya, ada itu ada pada kharij, ada di luar fikiran. Sehingga kita boleh tengok, sehingga kita boleh dengar. Maklumlah. Ada tu ada di mana? Pada zat Allah Ta'ala. Sifat ini sifat yang ada di mana? Ada pada zat Allah Ta'ala. Memanglah sifat tak boleh ada dengan secara diri. Sifat tak boleh sebut kata sifat itu tak boleh ada dengan secara sendiri, mesti kena menupani pada zat. Maka sifat yang tadi itu sifat yang sedia lagi pula ada pada dirinya, maka sakat tu masuk sifat kita juga. Kalau tilik kepada sifat, tilik kepada sifat yang ada. Kalau tak kira dengan perkataan yang sedia, sifat yang ada, sama juga sifat yang ada pada kita. Sifat hayat di kita pun ada juga. Tetapi sifat yang ada di kita baru sifat yang ada di Allah yang sedia. Kemudian sifat tadi itu sifat siapa? Sifat yang tadi itu sifat siapa? Adanya pada zat Allah Ta'ala. Dengan mana sifat tadi itu adalah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Sifat hayat tadi itu ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu mana katanya ada pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat ini menupani pada zat Allah Ta'ala. Yang mana zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ini. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat ini juga. Sifat ini ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Itu maksud katanya yang adanya pada zat Allah, mana yang ada diri dia tu ada pada zat Allah. Mana zat Allah bersifat dengan sifat ini. Sifat ini jadi sifat bagi zat Allah. Begitulah. Yang mana kitab-kitab lain tu dia akan cakap katanya yang berdiri pada zat Allah. Kitab-kitab yang lain sama dengan kitab Faridah tadi tu dia katanya yang berdiri pada zat Allah.
Itulah maksud dengan kata yang berdiri dengan zat Allah. Beginilah makna dianya, maknanya sifat itu ada dirinya, ada pada zat Allah. Dengan maknanya dia ni sifat bagi zat Allah. Sifat ini adalah sifat bagi zat Allah bersifat dengan dia. Yang hidup ia yang hidup ia, apa dia ia tu? Zatnya ta'ala. Jadi zatnya ta'ala tu nak tafsirkan ia, nak tafsirkan maksud dengan kata ia. Kalau diterjemuh daripada bahasa, isim itu daripada bahasa Arabnya, dalam keadaan nahwu katanya isim dhamir. Isim dhamir, isim dhamir kena ada tempat rujuk. Rujuk ke mana? Rujuk kepada zat Allah. Kalau nak kira keadaan nahwunya, zatnya badal pada ia. Yang hidup ia tu siapa? Zat Allah Ta'ala. Dengan dia, dengan sifat tadi. Yang hidup ia zat Allah, dengan dia, dengan sifat, dengan dia tu rajak ke mana? Artinya tafsir dhamir. Artinya dengan sifat itu. Artinya dengan dia tu rajak ke mana? Artinya arti dengan dia, dengan sifat itu. Sifat hayat ni lah. Yang hidup ia zat Allah Ta'ala dengan sifat ini. Dengan maknanya, kalau tidak ada sifat ini, tentu sama sekali Allah tak hidup. Kalau tidak ada sifat ini, tentu Allah tidak hidup. Maknanya begitu. Kita katanya Allah Ta'ala hidup sebab dianya bersifat dengan sifat inilah. Dengan maknanya kalau tidak ada sifat ini, tentu Allah tidak hidup. Itu makna katanya yang hidup ia zatnya Ta'ala dengan dia, dengan sifat ini. Maka itu dikatakan samaratus sifah. Faedah daripada bersifat dengan sifat ini ialah hidup zat Allah Ta'ala. Dengan maknanya kalau tak ada sifat ini, kalau zat Allah tak bersifat dengan sifat ini, memanglah zat Allah itu dah ada, kita tetap daripada dalil wujudnya zat Allah dah ada, dah kemah, dah kata ada, tapi hidup ke tidak? Dengan sebab dia bersifat dengan sifat ini, zat Allah Ta'ala itu hidup. Jadi hidup, tentang katanya yang hidup dengan dia itu kena kepada samaratus sifah, faedah daripada bersifat dengan sifat ini. Maka berbezanya hidup dengan perhidup tu lain. Kalau dia kata dalam kitab ni, dia terjemahan dia tu jadi berbeza, jadi jelas. Kalau hayat diterjemahkan dengan perhidup, hayat dengan mana sifat tu diterjemah dengan hidup. Perhidup, ada for di depan. Adapun hidup, itu dikatakan amrun i'tibari. Hidup bukan hayat dengan mana hidup. Kalau hidup tu kena atas amrun i'tibari. Keadaan Allah hidup. Hidup Allah itu adalah amrun i'tibari. Yang sifat tu dia perhidup. Itu kena atas sifat maknan, sifat ma'ani. Artinya, arti yang hidup ia dengan dia. Hurai maksud dengan kata, hurai maksud bagi kata yang hidup ia dengan dia. Apa maksud dengan kata yang hidup ia dengan dia? Artinya, arti hidup ia dengan dia. Maksud dengan kata yang hidup ia dengan dia tu apa maknanya? Apa maksud dianya? Yang mengesahkan, yang mengesahkan, maknanya membolehkan, mesahkan
pada kira-kira akal. Pada kiraan akal saja, tidak pada wakil. Yang mengesahkan pada kira-kira akal, mengesah, tapi mengesah tu pada kiraan akal saja. Tidak tilik kepada wakil. Tidak tilik kepada wakil. Hanya tilik kepada fikiran akal saja. Mengesah pada kira-kira akal, dengan kiraan akal, tidak tilik kepada wakil. Yang mengesah bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat idrak. Dikandaki sifat idrak di sini sifat yang takluk inkishaf. Dikandaki dengan sifat-sifat idrak, beberapa sifat idrak ialah sifat-sifat yang takluk, cara takluknya takluk inkishaf. Sifat idrak mana? Yang dengan sifat-sifat idrak nyata sesuatu. Yang dengan sifat-sifat idrak nyata sesuatu. Dikandaki sesuatu tu melekapi ke semua. Benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus. Yang dengan sifat-sifat idrak nyata sesuatu. Nyata tu makna inkishaf. Nyata yang terjemuh daripada bahasa Arab, inkishaf. Sesuatu, segala perkara. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang harus. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, sesuatu yang mustahil. Mana tiga bagai hukum akal itulah. Kemudian apa dia sifat-sifat idrak yang nyata dengan sifat-sifat idrak sesuatu? Ialah sifat yang jenis takluk dianya takluk inkishaf, kena kepada sifat ilmu, sama', basar. Yang dimaksud dengan sifat-sifat idrak yang nyata dengan sifat-sifat idrak sesuatu, maksudnya sifat-sifat idrak tu ialah sifat ilmu, sebab ilmu takluk inkishaf, sifat basar, sebab sifat basar pun takluk inkishaf, sifat sama' pun begitu juga takluk dianya takluk inkishaf. Jadi maksud dengan sifat-sifat idrak tu ialah sifat ilmu, sifat sama' dan sifat basar. Jadi ilmu, sama', basar, kita maklum adalah tiga-tiga ini setengah daripada sifat ma'ani. Kita maklum bahawasanya sama', basar, ilmu adalah setengah daripada sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani atas pada sifat-sifat idrak. Kalau kiranya ata'am kepada khas. Sebab sebut sifat ma'ani umum daripada sifat idrak. Sebab sifat idrak kena atas ilmu, sama', basar. Adapun sebut katanya sifat ma'ani melekapi 7 sifat. Sebut kata sifat ma'ani melekapi 7 sifat lain daripada sifat hayat. Dimaksud di sini. Dan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani mana? Yang terhenti atas idrak. Yang terhenti atas idrak. Jadi maksudnya termasuk juga sifat-sifat kudrat, sifat iradat, sifat kalam. Apa makna yang mengesah? Dengan makna tiada membenar akal akan bahawa bersepakai zat, bersepakai yakni bersifat zat, bersepakai zat yakni bersifat oleh zat,
dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Dengan maknanya tiada membenar akal. Akal tak terima bahawa bersepakat zat dengan sifat-sifat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu, melainkan apabila ada padanya pada zat ini sifat, yakni sifat hayat. Jadi maksud katanya yang hidup ia dengan dia, dengan maknanya sifat hayat ini kalau kita kira dengan akal dia, dengan akal, fikiran akal, tak tilik kepada wakil. Kalau kita kira dengan akal ini sifat yang untuk nak mengesahkan, untuk nak membolehkan pada kira akal bersifat zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani. Lebih-lebih laginya sifat ilmu, sifat basar, sifat samuk yang dikatakan sifat idrak. Dengan maknanya akal kitanya tak terima kalau kita katanya dia mati tetapi dia bersifat dengan ilmu. Dia mati, dia bersifat dengan samuk, dengan basar. Dia mati tapi dia kuasa. Dia mati tetapi dia beriradat, bersifat dengan iradat. Itu akal kita tak terima. Sebab pada akal kita kira katanya, kita fikir bahawasanya nak berzat, nak berilmu, tak dapat tidak zat itu hidup. Zat tak boleh bersifat, mana-mana zat sekalipun tak boleh nak bersifat dengan samuk, malaikat zat itu bersifat dengan hidup. Jadi maknanya kalau mati, tentulah tak boleh kata yang berilmu, yang mendengar, yang melihat, yang berkandak, yang membuat, dan yang meniada, mengada dan meniada, tak boleh nak kata kesemuanya. Jadi kalau kita katanya kudrat tu takluk dia apa dia? Mengada dan meniada. Nak mengada macam mana kalau dia mati? Nak meniadakan macam mana kalau dia mati? Kalau iradat pulanya, takluk dia apa dia? Taksis, menentu. Nak menentukan dengan ada akan mungkin, dengan tiada akan mungkin, macam mana kalau zat itu mati? Begitu juga nak tahu benda itu, nak tahu benda ini macam mana kalau zat itu mati? Tak boleh, tak terima pada akal, malaikat katanya mesti kena bersifat dengan sifat hayat. Dengan mana akal kita fikir bahasanya macam mana nak dengar kalau zat itu mati? Macam mana nak melihat kalau zat itu mati? Begitulah. Itu dengan sebab itulah dia katanya sifat hayat ni kalau kira dengan akal tu dia seolah-olahnya syarat. Dia adalah syarat bagi bersifat dengan sifat ma'ani yang lain daripada dia. Bersifat dengan sifat ma'ani yang lain daripada dia. Jadi maknanya segala sifat-sifat ma'ani terhenti di atas hayat. Mana tak boleh bersifat dengan kudrat, malaikat kena bersifat dengan hayat. Tak boleh bersifat dengan iradat, malaikat mesti kena bersifat dengan hayat. Zat tak boleh bersifat dengan samuk, juga basar, malaikat zat itu bersifat dengan hayat. Itu akal kita fikirnya. Itu yang kita kira dengan akal kita, yang kita nampak pada akal kitanya. Dengan sebab maknanya akal kita tak terima sama sekali, tak ternampak dalam akal kita bahwasanya ada suatu zat yang sangat kuasa mengadakan benda itu, mengadakan benda ini, tetapi zat itu tak hidup. Tak bersifat dengan sifat hidup. Akal kita tak terima begitu. Kita tak terima kalau kata ada suatu zat dia tahu dengan kesemuanya, tetapi zat itu tak bersifat dengan hidup, bahkan dia tu mati. Akal kita tak terima. Lalu tu dia katakan sifat ini, sifat hayat ini mengesahkan bagi zat, untuk zat tu bersifat dengan sifat-sifat idrak, ialah sifat ilmu, samuk, basar, dan dengan sifat ma'ani-ma'ani yang lain daripada sifat hayat. Maka dia katanya, maka ia hayat dengan kira-kira, dengan dikira-kirakan dia
bagi zat Allah, bagi Allah Ta'ala seolah-olah syarat. Bukan betul syarat betul-betul. Bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Jenis sifat ma'ani yang lain pada sifat hayat. Jadi mana tilik kepada zat Allah Ta'ala, tilik kepada zat Allah Ta'ala sifat hayat ini seolah-olah dia tu syarat bagi bersifat oleh zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani yang lain daripada sifat hayat. Itu dengan tilik kepada akal. Seolah-olah jadi syarat. Bukan betul-betul syarat. Maka bukannya syarat pada wujud. Bukan syarat pada nak ada sifat ma'ani yang lain tu, kena ada sifat hayat. Kerana wujud sekalian sifat ma'ani tidak bermula. Mana tidak ada permulaan. Tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Kerana wujud sekalian sifat ma'ani. Kerana ada semua sifat ma'ani tidak bermula. Mana tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan. Dengan sebab semua sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim kesemuanya. Semuanya sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim, yang sedia kesemuanya. Apabila kata kesemuanya qadim, qadim dengan mana apa? Dengan mana tidak ada permulaan bagi adanya. Qadim dengan mana tidak ada permulaan. Maka macam mana kalau kita nak kata jadi syarat betul-betulnya? Sebab syarat ini maka kalau kita katanya kalau syarat betul-betulnya syarat, kalau betul-betul syarat, maka syarat tu ada dahulu, ada kemudian. Sebab tengoknya kita katanya sembahyang dengan wudu, salat dengan wudu. Maka wudu adalah syarat bagi sembahyang. Menutupi aurat adalah syarat bagi sembahyang. Maka syarat dahulu di atas sembahyang. Maknanya kita mesti kena sediakan wudu, dah siapkan wudu, barulah kita boleh memulaikan sembahyang. Jadi wudu itu syarat, sembahyang itu masyrut. Wudu itu syarat, sembahyang itu adalah masyrut. Maka mesti terdulu oleh syarat di atas masyrut. Kalau betul-betul syarat. Dengan sebab tu dia katanya bukan betul-betul syarat, bahkan seolah-olah syarat. Sebab tu dia kata tadi, dengan sebab seolah-olah syarat itulah makna katanya yang mengesahkan pada kiraan akal saja. Maka tidak tahakkuk dahulu salah satunya atas yang tinggal. Memanglah sifat ma'ani Allah Ta'ala kesemuanya, sifat azali, sifat yang qadim kesemuanya, tidak ada permulaan bagi keduanya, maka memanglah sama-sama satu, semuanya kesemuanya sifat-sifat ma'ani itu tidak ada mana yang dahulu, tidak ada mana yang kemudian. Seperti tahakkuk dahulu syarat, tahakkuknya ni nyata ada dahulu syarat di atas masyrut. Syarat tu seperti wudu, masyrut tu seperti sembahyang. Hanya syarat pada tasdik akal saja. Hanya syarat tu syarat pada membenar oleh akal saja. Untuk nak nampak dalam fikiran akal kita dikatakan syarat. Tetapi bukan syarat sebenarnya. Kalau syarat sebenarnya mesti dahulu syarat di atas masyrut. Mesti dahulukan wuduk di atas sembahyang, mesti dahulukan tutupi aurat akan sembahyang. Jadi maknanya macam kata tadilah, jadi maknanya akal kita tak nampak. Katanya ada suatu zat bersifat dengan ilmu, dengan basar, dengan samuk, tetapi dia tu tak bersifat dengan sifat hayat. Jadi mesti kena hayat. Mesti kena tergambarkan dalam fikiran akal kita, sebut katanya zat itu yang kuasa dalam akal kita, katanya nampak kata mestilah memanglah zat itu hidup. Dengan maknanya apabila kita katanya tengok orang kitanya apabila dia dengar orang kita katanya si Zaid itu dah datang, dah sampai, dah datang ke sini, maka kita tergerti, faham dalam akal kita, maknanya dia masih hidup. Dengan maknanya nak boleh datang tu tak boleh, melainkan dia kena hidup.
Siapa makan nasi? Zaid makan. Maka kita tergambar, nampak dalam akal kitanya, dia masih hidup. Sebab apa? Sebab kita, kalau kita faham katanya, kalau dia mati, macam mana dia nak makan nasi? Mesti kena hidup. Kalau tak hidup, tak boleh makan. Jadi pada kira-kira akal tu, mesti hidup lebih dulu daripada makan. Mana belum pada nak makan tu, dia kena hidup. Belum pada nak makan tu, dia kena hidup. Belum pada dia nak datang tu, dia kena hidup. Siapa yang azan? Bilal azan. Maknanya, belum pada nak azan tu, dia masih hidup. Begitu. Begitu. Tetapi kita manusia ni tak mengapa dah, sebab kita ni baru, sifat kitanya ada dahulu, ada kemudian. Tengok bercakap kitanya, kita dah ada, kita dah dilahir, tetapi bercakap sifat kalam kita belum ada lagi. Sifat kalam kita belum ada lagi. Tenaga kita dah dilahir, tetapi tenaga untuk nak akakkan benda yang berat-berat belum ada lagi pada kita. Tak mengapa dah kita manusia ini, sebab sifat kitanya dah biasa, sebab kita pun baru, sifat kita pun baru, ada mana dulu, ada mana kemudian, tak jadi kepelakan lah, tak jadi masalah lah. Tetapi dengan sebab sifat Allah Ta'ala kesemuanya, sifat yang qadim azali kesemuanya. Tidak ada mana yang dulu, tidak ada mana yang kemudian. Semuanya tidak ada permulaan kesemuanya. Dengan sebab kesemuanya sifat hayat sendiri, sifat ilmu dan sifat lain-lain lagi, kesemuanya tidak ada permulaan pada wujudnya, maka dengan sebab itulah tak boleh kita katanya betul-betul syarat, tak boleh. Sebab kalau betul-betul syarat, maknanya hayat lebih dulu daripada sifat lain-lain. Hayat terada lebih dulu daripada sifat-sifat yang lain. Kalau kita katanya dia betul-betul syarat. Hanya yang nak cerita di sininya, mana pada kiraan akal kita. Dengan sebab pada kiraan akal kita saja tidak pada wakil, sebab tu dia kata seolah-olah syarat, bukan betul-betul syarat. Sebab macam mana kita nak ternampak dalam akal kita suatu zat yang kuasa tetapi bukan hidup, tak hidup. Macam mana kita tak nampak dalam akal kita, tak terima dalam akal kita, bahkan mustahil suatu zat itu mendengar tetapi dia tak hidup. Akal kita tak terima. Begitulah. Itu maksud katanya seolah-olah syarat, artinya maksud katanya yang mengesahkan. Maka daripada huraian di sinilah, dengan sebab sifat hayat tu seolah-olah syarat bagi nak ada sifat-sifat yang lain. Lagi pulanya sifat hayat ini yang mengesahkan pada kiraan akal bagi ada sifat-sifat yang lain. Dengan sebab tu tilik kepada dia tu yang mengesahkan bagi bersifat dengan sifat-sifat yang lain, dia tu seolah-olah syarat bagi bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Lalu tu musannif mendahulukan sifat hayat pada sebut. Di situlah. Begitulah. Jadi bimbang juganya, takut faham katanya betul-betul syarat. Betul-betul mengesahkan. Betul-betul pada wakil mengesahkan. Jadi takut nak faham katanya mesti kena bersifat hayat dulu pada sifat-sifat yang lain. Padahal jadi begitunya membawa kepada sifat lain tu barulah. Kalau katanya bersifat dengan sifat hayat dahulu pada wakil, habis tu barulah bersifat dengan iradat, dengan ilmu, dengan apa-apa semuanya. Jadi maknanya sifat lain tu terkemudian daripada sifat hayat. Maka membawa kepada sifat yang lain tu sifat yang baru kesemuanya. Sebab ada permulaan di mana? Selepas pada ada sifat hayat. Maka itu adalah mustahil. Sebab semuanya segala sifat Allah Ta'ala qadim azali kesemuanya. Sebab tu kira pada akal saja, tidak pada wakil. Seolah-olah syarat saja, bukan syarat semestinya, bukan syarat betul-betul syarat tu bukan. Begitulah. Kemudian katanya, dan bukanlah penghidupnya Ta'ala itu dengan ruh. Kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita minggu depan kita sambung dengan katanya, dan bukanlah penghidupnya Ta'ala itu dengan ruh. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه